Hai semua, kita akan belajar matematik tingkatan 5 KSSM bab 8 Pemodelan Matematik. Standard kandungan 8.1 Pemodelan Matematik. Standard pembelajaran 8.1.2 menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik yang melibatkan fungsi linear kuadratik eksponen dan mengkomunikasikan proses pemodelan matematik yang dilaksanakan. Bagaimanakah menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik? Mari kita meneliti mobilisasi minda 1. Tujuannya adalah mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Dan tumpuan kita adalah 3 model matematik, iaitu melibatkan fungsi linear, fungsi kuadratik, atau fungsi eksponen. A. Seorang doktor menggunakan data untuk mengkaji kadar denyutan nadi rehat orang dewasa yang normal mengikut bilangan jam senaman dalam seminggu. Dan data itu telah diterjemahkan kepada plot teks seperti yang anda boleh lihat di sini. Kita ingin menentukan mana satu graf fungsi paling sesuai menggambarkan plot teks ini. Sama ada fungsi linear, kuadratik atau eksponen. Mari kita mula dari kuadratik. Nampak sangat ketara perbezaan di sini, bukan? Bagaimana pula dengan eksponen? Kita boleh nampak ini ada perbezaan di sini, bukan? Bagaimana pula dengan linear? Okey, graf fungsi linear adalah paling sesuai atau paling tepat menggambarkan plot teks ini, maka kita boleh mengambil keputusan bahawa ini merupakan atau masalah ini merupakan satu fungsi linear. B. Seorang saintis menggunakan data untuk mengkaji populasi harimau dan data itu diterjemahkan kepada plot teks seperti yang anda lihat di sini. So, kita perlu menentukan mana satu fungsi adalah paling sesuai menggambarkan plot teks ini. Sama ada linear, kuadratik atau eksponen. Mari kita mula dari kuadratik. Nampak sangat banyak perbezaan di sini, maka bukan. Okey, garisan linear pun bukan sebab ada perbezaan di sini. Bagaimana pula dengan eksponen? Okey, kita boleh membuat keputusan bahawa fungsi eksponen paling sesuai menggambarkan plot teks dalam data ini. Teruskan soalan C. Seorang pengurus pemasaran mengkaji data yang menunjukkan hubungan antara keuntungan dengan bilangan tahun suatu produk berada di pasaran. Sama juga kita perlu menentukan mana satu fungsi melibatkan atau menunjukkan, menggambarkan carta palang ini. Mari kita mula dari linear. Ini adalah banyak perbezaan nampaknya, bukan? Eksponen pun bukan. Tetapi kita lihat kalau garis kuadratik, okey, paling sesuai menggambarkan carta palang ini, maka kita boleh mengambil keputusan bahawa ini merupakan satu fungsi kuadratik. Mari kita lihat sedikit nota tentang fungsi yang linear, eksponen atau kuadratik. Pertama sekali adalah linear. So, graf linear atau fungsi linear merupakan graf menyerupai satu garis lurus. Fungsi eksponen yang merupakan graf lengkung yang mengilustrasikan kenaikan atau penurunan nilai data pada kadar yang mendadak. Bagi fungsi kuadratik, yang merupakan graf lengkung berbentuk parabola, lengkung mungkin naik dan kemudian turun atau turun dan kemudian naik. So, hasil daripada mobilisasi minda 1 didapati bahawa kita dapat menentukan jenis fungsi yang mungkin boleh digunakan sebagai model matematik bagi data dengan mengkaji pola graf tersebut. Sekarang mari kita ulang kaji 6 komponen atau 6 proses dalam pemodelan matematik. Daripada masalah dunia sebenar, kita akan mengenal pasti dan mendefinisikan masalah, kemudian membuat antaian dan mengenal pasti pemboleh ubah,
Seterusnya, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Seterusnya, memurnikan model matematik dan akhir sekali melaporkan dapatan. Dan kita mungkin juga perlu ulang langkah kerja komponen 1, 2, 3 jika diperlukan. So, untuk menjadikan kita lebih senang mengingati proses ini, kita menggunakan DAANUL 1, 2, 3. Okay? Atau short formnya DANU 1, 2, 3. D itu adalah definisi. Kita perlu membuat definisi tentang masalah. Kemudian andaian A yang pertama, membuat andaian. yang kedua adalah mengaplikasikan matematik. Okay? So, mendefinisikan, membuat andaian, mengaplikasikan, seterusnya menentusahkan N, mentafsirkan penyelesaian itu. Lepas itu adalah U, memurnikan. Okay? Memurnikan dan akhir sekali adalah buat laporan. Okay? 1, 2, 3 adalah jika kita mungkin perlu ulang komponen 1, 2, 3. Mari kita guna sedikit masa untuk ulang kaji 6 proses atau komponen dalam pemodelan matematik. Kita akan mula dari definisi. Okay? Definisikan. Kemudian kita akan andaikan. Kita akan buat andaian. Seterusnya aplikasikan. DAA. Okay? Definisikan, andaian, aplikasikan. Seterusnya adalah menentusahkan. N. Okay, dan teruskan adalah memurnikan U. Akhir sekali adalah laporkan dapatan L. Okay, DAANUL 1, 2, 3 adalah jika kita mungkin perlu ulang komponen 1, 2, 3. Mari kita lihat contoh 2 dari buku teks. Kereta Amin menggunakan 45 liter petrol untuk bergerak sejauh 405 km. Jika Amin ingin memandu kereta yang sama untuk suatu perjalanan sejauh 198 km, berapakah jumlah petrol dalam liter yang diperlukan? Kita perlu selesaikan masalah ini menggunakan pemodelan matematik. So, komponen yang pertama adalah mendefinisikan masalah ini. So, kita perlu tentukan jumlah petrol yang diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 198 km. Dan kita diketahui bahawa lebih jauh perjalanan, lebih banyak jumlah petrol yang diperlukan. Okay. Komponen yang kedua adalah buat andaian. So, kita perlu mengandaikan bahawa kelajuan memandu bagi kedua-dua perjalanan adalah sama. Dan kita perlu menentukan pemboleh ubah di sini, pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y. So, X di sini mewakili jarak perjalanan, manakala Y adalah jumlah petrol yang diperlukan. Dalam bab 1, kita telah belajar konsep ubahan. So, di sini kita akan gunakan konsep ubahan Y berubah secara langsung dengan X. Sebabnya kenapa? Sebab kita tahu bahawa jumlah petrol yang diperlukan semakin meningkat jika jarak perjalanan itu semakin meningkat juga. Maka kita akan tuliskan Y ubahan langsung dengan X. Dan kita perlu tukarkan ubahan ini kepada persamaan Y sama dengan KX. Okay. Seterusnya, kita akan mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah ini. Okay, kita ada dua nilai. Satu adalah Y sama dengan 45 dan X adalah 405. Kita akan gantikan ke dalam persamaan ini untuk mendapatkan nilai K. So, kita dapatkan K sama dengan 1/9 dan kita perlu tuliskan semula persamaan ini Y sama dengan 1/9X. Seterusnya, kita diminta carikan jumlah petrol yang diperlukan jika X atau perjalanan itu adalah 198 km. So, kita akan gantikan ia ke dalam persamaan yang telah kita dapat di sini.
Okey, kita akan tuliskan Y sama dengan 1/9 darabkan dengan 198. Maka kita akan dapatnya 22 liter. Okey, so 22 liter petrol diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 198 kilometer. Okey, teruskan komponen yang seterusnya adalah N. N itu mewakili menentusahkan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Okey, kalau kita lukiskan satu graf, kita akan mendapati Y sama dengan 1/9 X merupakan satu fungsi linear. Walau bagaimanapun, model fungsi linear ini tidak dapat digunakan untuk semua jenis perjalanan. Sebabnya, kita perlu mempertimbangkan situasi jika perjalanan 405 itu adalah menghubungkan pekan dan bandar, yang memang akan meningkatkan jumlah petrol yang digunakan. Manakala jika 198 km itu hanya digunakan untuk menghubungkan bandar iaitu Lebuh Raya, memang kita akan mendapatkan jumlah petrol yang digunakan akan menurun. Okey, oleh itu model fungsi linear tidak sesuai sepenuhnya atau untuk semua jenis perjalanan. Teruskan kita akan memurnikan tengok apa yang perlu kita lakukan. Dalam kajian ini, kita tidak dapat memurnikan model memandangkan maklumat yang diberikan adalah terhad. Maka itu sahaja dan kita akan membuat laporan dapatan. Mari kita lihat contoh 3. So, raja di bawah menunjukkan keratan rentas sebatang sungai. Seorang ahli hidrologi mengukur kedalaman sungai Y pada jarak yang berbeza X dari tebing sungai. Keputusannya yang diperoleh diberi dalam jadual seperti berikut. Okey, dengan menggunakan pemodelan matematik, tunjukkan cara ahli hidrologi itu menggunakan data di atas untuk menentukan kedalaman sungai itu. So, mari kita lihat untuk komponen yang pertama adalah definisikan. Masalah ini adalah berkaitan dengan bagaimana menentukan kedalaman sebatang sungai. Teruskan. A. Antaian. So, antaian yang perlu kita buat di sini adalah kita mesti mengantaikan sungai adalah paling dalam di bahagian tengah dan kedalaman berkurangan sehingga sifar di bahagian tepi sungai. Kemudian kita perlu menentukan pemboleh ubah di sini. Y adalah sama dengan kedalaman sungai dan X itu adalah sama dengan jarak dari tebing sungai. Okey, teruskan A yang kedua adalah aplikasi konsep matematik di sini. Okey, apa yang perlu kita lakukan di sini adalah dengan menggunakan skala yang sesuai, okey, kita akan plotkan titik untuk data daripada jadual dan kita akan mendapati bahawa semasa kita lukiskan satu lengkung penguraian terbaik, kita akan menampakkan satu graf yang menyerupai graf fungsi kuadratik. So, daripada berdasarkan graf ini, kita boleh mendapati bahawa kedalaman sungai adalah sama dengan 3 meter apabila jarak dari tebing sungai adalah sama dengan 15 meter. Okey, teruskan. Komponen yang keempat adalah N. Menentusahkan dan mentafsir penyelesaian. Kita perlu menentusahkan apa yang kita laksanakan itu adalah benar. So, bagaimana kita menentusahkan? Okey, seperti yang anda tahu, persamaan fungsi kuadratik adalah Y sama dengan AX kuasa 2 campur dengan BX campur dengan C, di mana ABC itu adalah pemalar. Untuk menentukan nilai ABC, kita akan pilih 3 titik daripada graf. Okey, iaitu sifar-sifar, 25, 1.7 dan 30 sifar. Okey, daripada titik yang pertama, kalau kita gantikan sifar-sifar kepada Y sama dengan AX kuasa 2 campur BX campur dengan C, okay, kita akan dapati C sama dengan sifar. Sebab X sifar, Y sifar, semua sifar. Teruskan. Untuk titik yang kedua, kalau kita ganti masuk ke dalam persamaan fungsi kuadratik ini, kita akan membentukkan satu persamaan yang pertama. Okey, teruskan titik yang ketiga, kita akan ganti masuk 30 sifar ke dalam persamaan fungsi kuadratik. Kita akan dapat
mendapatkan satu persamaan yang kedua. Dan untuk menyelesaikan soalan ini dengan carikan nilai A dan B, kita akan gunakan persamaan 2 tolak dengan persamaan yang pertama. Okey, seperti jalan penyelesaian ini. Semasa kita tolakkan dia, kita akan mendapatkan B sama dengan negatif 30A. Teruskan, kita akan gantikan di 3 ini persamaan yang ketiga sama ada masuk persamaan 1 atau persamaan yang kedua. Di sini cikgu ganti masuk ke dalam persamaan yang pertama dan kita akan dapat A sama dengan negatif 0,136. Kemudian dapatkan nilai B dengan ganti masuk ke dalam persamaan ketiga. Okay, kita akan mendapat B sama dengan 0,408. Dengan adanya nilai A, nilai B, nilai C, kita akan tuliskan semula persamaan fungsi kuadratik seperti ini. Okey, selepas ini kita akan gantikan X sama dengan 15 ke dalam persamaan fungsi kuadratik ini. Okey, tujuan di sini adalah kita ingin menentusahkan sama ada nilai daripada pengiraan ini adalah sama atau menghampiri nilai yang kita dapatkan berdasarkan graf tadi, iaitu 3. Jadi, kita akan dapat 3.06. So, 3.06 ini adalah nilai hampir dengan jawapan iaitu 3 yang diperoleh daripada graf. Teruskan kita akan lihat komponen yang kelima iaitu memunikan model matematik. So, kejituan jawapan akan bertambah jika lebih banyak data diambil. Dalam masalah ini, kita andaikan kedalaman sungai adalah paling dalam di bahagian tengah. Walau bagaimanapun, dalam situasi yang sebenar, hal ini bukannya selalunya benar. Maka kita mungkin perlu menggunakan model baharu, jika kita membuat andaian yang baharu. So, selepas itu, langkah kerja yang terakhir adalah kita perlu melaporkan dapatan. Seterusnya, kita lihat contoh 4. Faedah kompaun ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsip asal dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Okay. Pada awal suatu tahun, Encik Gomez menyimpan 20,000 dalam akaun simpanan yang memberikan faedah 4% setahun dan dikompaun setiap setahun. Terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez selepas 3 tahun penyimpanan. Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. So, langkah kerja yang pertama atau komponen pertama dalam pemodelan matematik adalah definisikan masalah. So, pertama sekali kita tahu prinsip Encik Gomez sama dengan 20,000. Yang kedua, bank telah menawarkan kadar faedah sebanyak 4% setahun. Yang ketiga, Encik Gomez dikompaun setiap setahun. Dan keempat, kita perlu terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez pada akhir tahun ke-T. Komponen yang kedua dalam pemodelan matematik adalah membuat andaian. So, kita perlu mengandaikan bahawa Encik Gomez tidak mengeluarkan atau menambah wang simpanan sepanjang tempoh penyimpanannya. Yang kedua, kita perlu menentukan pemboleh ubah. Di sini P adalah prinsipal, R adalah kadar faedah iaitu sama dengan 4% setahun. N adalah bilangan kali faedah dikompaun dan T adalah tahun. Teruskan kita perlu aplikasikan konsep matematik untuk menyelesaikan masalah ini. So, seperti yang anda boleh lihat di sini, kita akan cuba mengirahkan faedah kompaun dan setiap tahun kita akan mempunyai 100% prinsipal. Perlu ditambahkan dengan 4% baki sebelumnya. Kalau kita lihat jadual baris yang pertama, tahun yang pertama, prinsipal itu adalah 20,000, faedah yang diterima adalah 4% didarabkan dengan prinsipal, kita akan dapat ini. Dan jumlahnya akan campur dengan 20,000, kita akan dapat satu persamaan seperti ini. Maka secara ringkasnya kita akan tulis secara ini, iaitu menunjukkan hasil simpanan pada akhir tahun yang pertama. Yang ini adalah akhir tahun yang kedua, ketiga dan berturutan.
Okey, berdasarkan jadual ini didapati bahawa hasil simpanan ialah suatu kuasa 1.04 didarab dengan prinsipal simpanan sebanyak 20,000 dan kuasa itu sepadan dengan bilangan tahun simpanan. Maksud di sini adalah kalau ini kuasa 2 maksudnya adalah tahun yang kedua. Kalau kuasa 3 maksudnya tahun yang ketiga dan seterusnya. Komponen yang keempat adalah menentusahkan dan mentaksir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. So, kita perlu menentukan sama ada apa yang kita laksanakan tadi adalah benar atau tidak. Mari kita lihat. Okay, seperti daripada persamaan yang kita dapatkan daripada pemasalah tadi, kita akan dapat A adalah jumlah simpanan pada tahun ke T adalah sama dengan prinsipal dalam kurungan didarabkan 1 campur dengan R dan kuasa T. Okey. Dan kalau kita lukiskan graf, kita akan mendapati graf itu adalah menyerupai graf fungsi eksponen seperti yang anda lihat di sini. Jadi, untuk memurnikan model matematik komponen yang kelima, model matematik seperti yang kita lihat daripada model tadi hanya dikira dengan andaian pengkompaunan sekali setahun. Walau bagaimanapun situasi sebenar, faedah kompaun boleh diberikan dengan lebih kerap. Misalnya, setengah tahun sekali atau 3 bulan sekali dan sebagainya. Maka secara keseluruhan atau secara umumnya, persamaan model itu akan ditukar kepada bentuk ini, di mana N adalah mewakili berapa kali faedah kompaun diberikan setahun. Okey? Dan akhir sekali kita akan laporkan dapatan daripada apa yang kita peroleh di sini. So, cikgu rasa untuk bahagian ini kita hanya sampai sini dan kita akan jumpa lagi dalam video yang lain. Sekian, terima kasih.